أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل وصحابته والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وخصوصا إلى حضرتي العالم العلامة الشيخ أبو عبد المحسن ناصر بن محمد طيب المسعودي البنجري شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba ala ibadihi ma'rifata uluhiyatihi wa alzamahum at-taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihi dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang pertamanya marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang kepada tetamu peserta daripada luar. Selamat datang ke pondok kami, Pondok An-Nur. Mudirnya Tuan Guru Siddiq Nur. Pondok kami ni biasa saja. Yang keduanya, bakhur tak ada? Bukhur. Yang keduanya, lepas ni pasang bukhur. Yang ketiganya, lepas ni Rehal mesti ikut dia punya side bulat. Kemudian saf pertama begitu, saf kedua begitu, saf ketiga begitu, saf keempat begitu. Okey, adab. Okay. Baik, kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Ini sebenarnya sambungan daurah daripada 2.1, iaitu kitab ini juga kita baca, tapi kita baca hanya bahagian sifat 20 sahaja, bahagian muqaddimah sampailah bahagian akidah. Sebab kitab kita ni untuk pelajar-pelajar yang menuntut ilmu pondok dan juga tahfiz, ilmu ini terbahagi kepada berapa? Ilmu yang wajib. Kalau ilmu banyak sangat, yang wajib ada 3, iaitu yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Bila ketiga-tiga ni digabung, disekalikan atau disatukan, maka kumpulannya itu dinamakan ilmu apa? Fardu Ain. Jadi kitab Hidayatus Sibyan ni adalah kategori kitab Fardu Ain nama dia. Sebab apa? Sebab dalam ni tauhid pun ada, fiqh pun ada, tasawuf pun ada. 3 sekali terus Tuan Husin karang kitab ni. Tuan Husin ni pengarang kitab ni, dia banyak karang kitab. Kitab tauhid sahaja pun ada. Kitab tasawuf, kitab tasawuf pun banyak dia karang. Nanti bila-bila pula kita mengaji kitab-kitab beliau yang lain. Baik. Bahagian tauhid kita dah selesai. Sekarang kita nak masuk bahagian fiqh, bahagian fiqh. Fiqh ni apa dia? Fiqh ni iaitu berkait dengan hal-hal ibadah. Yang berkait dengan hal-hal ibadah. Kitab Jawi Lama pada muka surat 8. Kitabus Shalah. Siapa yang belum dapat kitab? Ada lagi tak yang belum dapat kitab? Semua ada kitab? Ya, semua ada kitab. Kalau tak ada kitab, bagi tahu nanti urusan kita akan
akan bagi. Kitab Jawi kita bagi percuma, tapi kalau kitab Rumi kita jual. Sebab Rumi mahal. Jawi tak apalah, boleh cover lagi. Baik. Kitab Jawi lama, muka surat 8. Tajuk dia Kitabus Shalah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Kitabus Shalah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula makna sembahyang. Baik. Kenapa Tok Syekh pengarang kitab kita ni dia mulakan dengan Kitabus Shalah? Sebenarnya Tok Syekh kita ni hebat, orang alim, dia susun cantik lah. Dia mulakan dengan awal kitab, dia cerita tentang rukun Islam, rukun iman. Apa makna Islam, apa makna iman. Sebab tu di awal kitab disebut Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Iaitu pada mengenal akan Islam dan juga iman. Jadi nak kenal Islam, kena tengok pada rukun Islam. Dan rukun Islam dan rukun iman ni sabit dengan hadis Nabi. Itu panjang ceritalah. Jadi dalam rukun Islam yang pertama ada apa? Rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Bila nak ucap, dia kena faham apa yang diucap. Bila mengucap dua kalimah syahadah tu, bermakna dia kena faham syahadah yang diucap. Okey, apa tu syahadahnya? Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu tu apa pula makna dia? An tu apa makna dia? La tu apa dia? Ilah tu apa? Illa tu apa? Allah tu apa? Kita kena tahu satu-satu tu. Asyhadu bermakna a'lamu, kata ulama. Asyhadu tu aku naik saksi tu maknanya aku tahu. Aku tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Macam mana mu nak tahu? Nak tahu kena mengaji. Macam mana nak mengajinya tentang bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tu makna Allah itulah segala-galanya, yang paling berkuasa, yang paling hebat, sehingga kan mengenal Allah Ta'ala itu bahawa dengan ijmalnya Allah itulah memiliki akan segala sifat-sifat kamalat dan tidak ada padanya akan sifat-sifat naqis, iaitu sifat-sifat kekurangan. Macam mana nak kenal sifat kamalat dan apa kekurangan sifat nakisnya, mustahil pada nakisnya, maka kena kena mengaji sifat 20. Sebab tu di awal kitab Tok Syekh ajar sifat 20 dulu. Sebab nak melengkapkan pada rukun Islam yang pertama tu. Sebab kita ni nak jadi orang Islam, jadi kena faham. Tok Syekh pun cerita satu. Sampailah kemudian syahadah kita yang kedua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tu Muhammad, siapa tu Rasul Allah. Rasulullah tu macam mana? Kena belajar pula tentang sifat-sifat Rasulullah. Belajar sifat-sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh. Kita dah belajar dah semua tu. Bila dah habis dah, barulah dikira sempurna syahadatain yang dia lafazkan. Sebab apa? Sebab dia ucap dan dia faham apa dia ucap. Baru sempurna, baru selesai. Bila dah selesai, maka rukun Islam yang pertama dah selesai. Baru pergi kepada rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua? Sebab tu tajuk seterusnya Kitabus Shalah. Nampak Tok Syekh susun. Cantik dah. Sebab tu kitab ini boleh dikatakan hampir-hampir wajib dibaca di pondok-pondok mana-mana pun. Pondok-pondok tua lah. Pondok moden tak tahulah. Pondok-pondok tradisional, pondok-pondok tua, pondok-pondok turas. Boleh kata siapa yang ngaji pondok mesti khatam Hidayatus Sibyan. Kalau tak khatam Hidayatus Sibyan, macam tak memondok dia tu. Baik. Barulah masuk Kitabus Shalah. Tapi kalau kita baca dalam kitab fiqh yang lain, selalunya Tok Syekh akan memulakan dengan Kitabut Taharah. Mula dengan tajuk Taharah. Tapi di sini Tok Syekh mulakan dengan Kitabus Shalah. Sebab apa? Kena faham. Sebab Tok Syekh ikut rukun Islam. Tadi saya hurai tu. Jadi faham. Kitabus Shalah.
kitab, ni kan kitab dah. Kenapa dia sebut kitab? Okey, baik. Dia ada 3 fasa, ada 3 peringkat. Tajuk paling besar dinamakan kitab. Bawah daripada kitab dipanggil babun, bab. Bawah daripada bab pula faslun, fasal. Jadi kitab, bab dan fasal. Macam tu. Jadi paling besar sekali kitab. Nak ceritanya, bila Tok Syekh sebut kitabus solah, maknanya ni tajuk besar ni. Dalam ni macam-macam lagi nanti. Apa semua ambil wuduknya, hadas kecil, hadas besar, semua di bawah tajuk iaitu kitabus solah. Sebab bila nak mendirikan solat, bukan semata-mata semayang, kena bagi sempurna, elok apa semua. Semua tu duduk di bawah tajuk besar dia, kitabus solah. Itu dinamakan kitab. As-solah. Perkataan as-solah ni berasal daripada perkataan doa. Kerana di dalam solat itulah memiliki doa. Kalau kita cek balik bacaan-bacaan semayang kita, kebanyakannya doa. Bermula dengan doa iftitah. Dalam suratul Fatihah pun ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta. Kan? Lepas tu kita rukuk pun, rukuk kita puji. I'tidal, kita pun puji lagi. Kemudian sujud kita puji. Duduk antara duduk sujud kita doa. Kan? Kita minta kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jadi dalam solat itu asalnya adalah doa, permintaan. Dan sebaik-baik doa itulah solat, yakni sembahyang. Sebab tu disunatkan untuk kalau kita nak berdoa kepada Allah, didahului dengan solat. Kalau ada hajat, jangan terus minta, boleh minta, tapi lebih baik, afdalnya didahului dengan solat. Solat sunat ke, kan, mengiringinya. Baik, itu solat. Itu makna solat dari segi lughah. Dalam belajar ni, makna-makna ni dia terpecah pada 2. Satu makna dari segi lughah, satu lagi makna dari segi istilah. Makna dari segi lughah artinya makna dari segi bahasa. Kita kena faham dua-dua. Makna dari segi bahasa apa, makna dari segi istilah tu apa. Satu lagi, kadang-kadang kita dengar ataupun kita baca dalam kitab-kitab yang lain, dia sebut makna dari segi syarak. Okey, baik. Makna dari segi syarak dengan makna dari segi istilah tu benda yang sama. Istilah pun dia, syarak pun dia. Tapi dia pecah pada 2 je. Makna dari segi lughah ataupun makna dari segi lughah dan makna dari segi istilah ataupun syarak. Okey? Boleh. Tak faham boleh tanyalah. Baik. Jadi yang saya terang tadi, solat itu datang daripada perkataan doa, asalnya adalah makna doa, itu makna dari segi lughahnya, dari segi bahasa. Okey. Sebab tu as-solah itu mufrad. Kalau jamaknya apa? Salawat. Salawat tu jamak bagi as-solah. Maknanya kalau as-solah satu je, semayang. Tapi kalau semayang, ada banyak semayang. Kataannya salawat. Jadi yang kita duduk sebut selawat itulah maknanya doa-doa. Ataupun solat-solat. Sebab tu ada kaitan solat dengan doa dengan selawat. Ada kaitan semua. Dari segi bahasa. Okey. Ada juga ulama menyebut bahawa perkataan as-solah itu dengan makna dari segi bahasanya itu dengan makna hubungan. Kerana solah itulah menghubungkan antara hambanya dengan Tuhannya. Okey. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Jadi ini bab nak cerita tentang hukum sembahyang, hukum solat. Melayu sebut sembahyang, Arab yang betulnya solat, as-solah. Apalah sebut sembahyang, tak apa. Kan? Cuma bila sembahyang ni dibentuk umum sikitlah. Orang kafir pun kata sembahyang tak. Tapi kalau as-solah khusus kita. Jadi mana-mana pun tak ada masalah. Itu masalah bahasa saja. Baik, bermula makna sembahyang. Ini kena laju juga ni. Laju dah. Bermula makna sembahyang pada syarak iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraitin. Kitab Jawi tolong betulkan. Bukan bisyaraita, bisyaraitin. Ta tu baris bawah.
bisyara'itin makhsusah. Sebab ada babi di situ kan, haraf jar. Jadi apa maknanya tu? Okey, yang ini pula makna dapat dia kata, makna sembahyang pada syarak. Ada bait situ. Makna pada syarak itulah maknanya makna dari segi istilah. Ini istilah ni. Apa istilah sembahyang tu? Okey, syarak-syarak ni apa pula? Syarak ni maksudnya yang dikehendaki oleh agama. Yang dikehendaki oleh agama tu artinya Quran hadis. Jadi dirujuk melalui Quran hadis, dirujuk melalui ilmu agama ni. Maka apa makna sembahyang tu? Dari sisi agama. Makna sembahyang itu dari sisi agama, dari sisi syarak itu atau istilah itu, aqwalun. Aqwalun artinya beberapa aqwal, yakni qala, perkataan. Kalau qala satu, kalau aqwal jamaknya beberapa perkataan. Wa af'alun, beberapa perbuatan. Muftatahatun, yang dimulakan, yang dibuka. Bitakbiri, dengan takbir. Wa muhtatamatun, dan diakhiri, khatam, disudahi. Bitaslimi, dengan taslim. Taslim makna apa? Salam. Bisyara'itin, dengan syarat-syarat. Kalau dalam kitab lain disebut bisyuruti, disebut syurut. Imam Ar-Rafi'i sebut gitu. Makhsusah. Makhsusah apa? Susah. Makhsusah artinya khusus, dengan syarat-syarat yang khusus, atau dengan kata lain dengan syarat-syarat yang tertentu. Dalam kitab Nailur Rajak Syarah Safinah dia sebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Dia guna perkataan ghaliban pula. Tak apalah, itu nanti. Ghaliban tu maknanya kebiasaan. Kebiasaannya sembahyang itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Okey. Kita main teka-teki agama sikit. Sembahyang ni ada keadaannya aqwalun. Aqwalun tu maknanya beberapa perkataan yang disebut, lafaz. Sembahyang ni juga dalamnya ada af'alun. Af'alun artinya beberapa perbuatan. Kadang-kadang ada sembahyang dia ada aqwal tapi tak ada af'al. Sembahyang apa? Solat tu dia ada aqwal. Aqwal apa makna? Maksud aqwal? Perkataan. Dia ada perkataan yang dibaca tapi dia tak ada af'alnya. Dia tak ada perbuatan. Sembahyang apa? Sembahyang jenazah. Pandai. Bagus. Boleh buat konten di TikTok nanti. Kan? Teka-teki agama. Bagus lah ni, teka-teki bodoh-bodoh, teka-teki. Kan? Ni bagus. Sembahyang jenazah mana ada rukuk, mana ada sujud. Jadi dia hanya aqwal sahaja, perkataan saja. Perbuatan dari segi rukun, rukuk ke sujud tu tak ada. Kadang-kadang sembahyang tu, ni advance sikit. Kadang-kadang sembahyang tu dia ada af'al tapi tak ada aqwal. Sembahyang apa? Dia ada perbuatan tapi tak ada perkataan. Tadi buat alim sangat. Apa sembahyang apa? Dia ada perbuatan, perkataan tak ada. Sembahyang apa? Siapa boleh jawab, boleh naik kereta tu. Lambat nanti dapat naik pula. Sembahyang orang bisu. Orang bisu mana boleh cakap, tapi perbuatan ada tak? Ada. Jadi perbuatannya ada. Aqwalnya tak ada. Af'al ada. Ni advance lagi. Ada sembahyang aqwal tak ada, af'al pun tak ada. Kataan pun tak ada. Perbuatan pun tak ada. Koma? Macam mana koma nak sembahyang? Solat apa? Solat isyarat mata. Solat isyarat mata. Sebab apa? Isyarat mata. Mulut dia tak boleh cakap lah semua. Boleh lah juga. Boleh lah.
Ada, tapi nak jawapan yang saya nak. Gabungkan dua jawapan tadi. Solat jenazah orang yang bisu. Betul lah. Dia sembahyang jenazah tak ada af'alnya. Lepas tu dia bisu pula, tak ada akwalnya. Tapi sembahyang tak? Sembahyang. Apa dah? Okey, terus. Itu akwalun wa af'alun. Tu. Muftatahatun bitakbiri. Muftatahatun, sembahyang itu dimulakan dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslim, dengan dan diakhiri dengan salam. Jadi dulu kecoh. Orang duk gaduh kata, siapa yang baca usolli tak sah semayang. Saya nak tanya, masa dia usolli tu dah masuk semayang ke belum? Belum. Sebab apa? Sebab semayang dimulakan dengan takbir. Kalau dia usolli, usolli, tak ada masalah. Cuma orang rasa macam nak menampar je lah. Tapi dia lantak dia. Tapi adakah merosak semayang dia? Tak. Sebab semayang pun tak masuk lagi. Sebab semayang masuk bila sudah takbir. Apa makna takbir? Takbir ialah Allahu Akbar. Itu takbir. Kalau Allah saja tu bukan takbir. Itu ismul azam. Itu nama Allah yang agung. Lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Tapi kalau akbar pula, kalau akbar saja, akbar tu isim tafdil. Asal kataan kabir. Akbar yang maha besar. Kabir besar je. Akbar yang maha besar. Kan? Jadi kalau berpisah perkataan ni tak namanya takbir. Allah saja bukan takbir, akbar saja pun bukan takbir. Jadi kalau digabungkan Allahu Akbar, barulah namanya takbir. Mana? Ada ke orang takbir akbar? Mana ada, mesti orang sebut Allahu Akbar. Macam tu. Itu takbir. Jadi kalau dia Allah, astagfirullah. Takbir dah lagi? Belum. Masuk tak semayang? Nak masuk lagi? Sebab belum takbir lagi, baru Allah ya. Okey, boleh faham? Situ. Itu ukuran dia. Bitakbiri, itu masuk dengan takbir. Wa muhtatamatun bitaslimi, dan disudahi dengan salam. Selagi tak salam, selagi itulah tak sudah lagi semayang. Bisyara'itin, dengan syarat-syarat maksusah yang tertentu. Syarat-syarat tertentu itu kita akan tengok bawah ni. Okey. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimula akan dia dengan takbiratul ihram. Okey, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Apa maksud takbiratul ihram? Takbirlah. Al-ihram tu haram. Takbir yang haram. Kenapa dia panggil takbir haram? Kerana takbir itulah menjadi sempadan kepada benda yang halal menjadi haram. Contoh, sebelum semayang makan halal tak? Makanan yang halal lah, jangan makan babi. Makan ayam lah, halal. Boleh makan ayam, boleh makan nasi, boleh makan udang. Tapi bila sudah takbir, dia jadi ihram, dia jadi haram. Makan nasi tu haram, makan ayam tu haram, makan udang tu haram. Haram apa? Tak boleh. Bukan apa nama ni, bukan ayam tu jadi haram pula, bukan. Tapi haram dalam semayang tu. Mana dalam semayang tu tak boleh makan. Kalau makan tak, yang pertama, sebab namanya hukum haram, maka berdosa. Yang kedua, batal semayang. Okey? Itu kena tahu. Itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang mana? Takbir yang mula-mula sekali tu. Allahu Akbar. Itu mula-mula kita semayang. Adapun takbir yang seterusnya tu, takbir rukuk, takbir sujud, itu dipanggil apa? Takbir apa nama dia? Takbir intiqalat. Kena tahu. Nanti nak jadi ustaz, nak jadi tok guru, nanti orang tanya, ustaz, takbir intiqalat apalah? Dia tanya. Kena biasa dengar lah perkataan-perkataan macam ni. Takbir intiqalat. Intiqalat tu maksud apa? Hubung. Takbir yang menghubungkan dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Macam rukuk tadi, dia asal berdiri, kemudian nak pergi rukuk, maka intiqalatnya dengan takbir, menghubungkannya dengan Allahu Akbar. Kerana dalam ibadah ni, yang sebaik-baik sembahyang, dia tak berhenti. Okey, dia tak berhenti. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Lepas tu baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Lepas tu baca suratul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Lepas tu dia baca surah Inna A'tainakal Kautsar. Itu surah mudah pun. Lepas tu Allahu Akbar rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sami Allahu liman.
kalau betul yang terbaik punya solat, daripada takbir sampai salam tak berhenti. Tak berhenti tu maksudnya tak putus. Bacaannya tu tak putus. Sebab itu nanti sampailah kat bab rukuk tu kita belajar. Ya tu. Baik, mulakan dia dengan takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat wajib sembahyang. Ni syarat wajib. Dia ada 3 semua. Ada syarat wajib sembahyang, ada syarat sah sembahyang, ada rukun sembahyang. Lain-lain semua. Syarat lain, rukun lain. Kena pandai beza. Okay, syarat benda lain, rukun benda lain. Okay. Syarat yang pertama ni kita nak belajar ni syarat sah. Bukan, syarat wajib sembahyang. Apa maksud syarat wajib sembahyang? Okey, sembahyang ni boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya sunat, boleh jadi hukumnya makruh, boleh jadi hukumnya haram. Okey. Kita ambil belakang sekali. Sembahyang yang haram. Macam mana sembahyang haram? Sembahyang haram lah. Sembahyang ni benda yang baik, tapi kalau tak kena cara jadi haram. Bila haram, apa maksud haram? Apa hukum haram? Buat dapat dosa, meninggalkannya dapat pahala. Jadi maksud haram sembahyang di situ, kalau dia sembahyang dosa dia tak sembahyang tu boleh pahala. Tika mana sembahyang haram? Selepas solat asar. Itu solat waktu haram bagi solat sunat, tapi tak semua solat sunat yang diharamkan. Ada yang diharuskan. Tapi solat ni memang haram. Apa dia? Semayang cuik kawan. Semayang tarawih bulan Syawal. Itu bukan haram, tu bengong. Ada dalam tarawih bulan Syawal. Tuan tak apalah, dia jawab. Semayang haram ni semayang yang ada manik penghalang. Contoh perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Boleh semayang tak? Tak boleh. Lepas tu dia buat warak. Saya haid pun semayang, dia kata. Tok mu jawab gitu. Mana boleh semayang? Haram. Maknanya kalau dia semayang juga dalam keadaan haid, berdosa dia. Jadi semayang pun dia boleh dapat dosa. Bila tak kena cara. Okey, tu haram. Itu makna haram. Okey, semayang yang makruh. Mana semayang makruh? Semayang makruh ni semayang melambat-lambatkan semayang. Okey, melambatkan semayang ni ada beberapa hukum. Kalau belum masuk waktu, dia tidur. Dia tidur, ataupun selepas masuk waktu dia tidur. Tapi dengan tidurnya tu dia yakin dia boleh bangun sebelum waktu habis. Okay? Dia maknanya wajibnya wasi'un. Wajibnya gantikan qada tadi tu lapanglah bila-bila boleh buat. Okey. Ini disebut dalam kitab-kitab lah. Yang keduanya dia tidur selepas masuk waktu. Dia tidur selepas masuk waktu. Dan dia tahu kalau dia tidur waktu tak sempat semayang. Tak ada kata dia tidur tu sebab mungkin dia nak kata aku nak tidur kejap je. Dia pun tidur. Bangun-bangun masa dah picik, masa ni dah sempit, nak habis waktu dah. Maka dia semayang pada waktu yang sempit tu hukumnya makruh. Tu solat yang makruh tu. Dan kalau sampai terlajak lebih daripada waktu dah habis, maka dia berdosa dan dia wajib qada, dan qadanya wajib segera. Dia bukan wasi'un macam tadi. Bukan wajibnya bila-bila boleh buat. Tak, wajib ni jadi segera. Mana segera? Bangun-bangun tu terus ambil uduk dan semayang qada. Lala tu juga. Lepas tu kena tengok keadaan. Gitu. Jadi ataupun senang ceritanya, kalau yang tak disengajakan, itu yang dimaafkan syarak, dan qadanya tetap wajib juga, cuma berlapang. Adapun benda yang dia dah tahu dia memang tak boleh,
Dia pergi tidur juga buat apa? Maknanya dia sedar dengan dia tidur tadi boleh terlajak, maka yang tu tak dimaaf. Nak pergi tidur juga kalau dah tahu. Macam tu. Dan jawab dah tadi. Yang pertama, kalau dia memang tertidur dan dia yakin dia boleh bangun. Sebab tu nak tidur tu kena fikir dulu. Boleh yakin boleh bangun ke tak boleh bangun? Kalau yakin boleh bangun sebelum waktu habis, tapi akhirnya terlajak juga, tu yang dimaaf. Itu maksud di situ. Kan? Tapi kalau dia, aku yakin memang terlajak ni, tidur je lah. Yang tu tak dimaaf tu. Boleh faham? Boleh. Wajib habislah. Itu tentang semayang tadilah. Yang dimulai akan dia takbiratul ihram dan disudahi akan dia dengan salam. Tak boleh ni, kena laju lagi ni. Dengan beberapa syarat yang tertentu. Bermula syarat wajib semayang itu 5 perkara. Okey, syarat wajib semayang ada 5. Pertamanya Islam. Islam. Maknanya wajib semayang ni, tadi yang kita sebut hukum tadi, ada haram, ada makruh, ada sunat. Semayang sunat, tahulah semua semayang sunat. Okey, semayang wajib. Maksudnya semayang tu dia wajib kena buat. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak wajib kena buat. Contoh macam ni. Pertamanya Islam. Hanya Islam saja yang wajib semayang. Kafir tak wajib semayang. Jadi jangan suruh orang kafir semayang. Dia tak diwajibkan. Okey. Jadi syarat wajibnya yang pertama Islam. Syarat wajib yang kedua akil. Orang berakal. Kalau dia berakal wajib semayang. Tapi kalau dia tidak berakal ni makna apa? Gila, majnun. Gila tak wajib semayang. Jangan paksa orang gila semayang. Takut kita dengan kita jadi gila. Dia tengah semayang, Allah, prik. Dia buat main situ. Macam mana? Kita nak tengok dia tergelak. Itu. Ketiganya balik. Balik artinya sampai umur. Kalau budak tak sampai umur, tak wajib lagi semayang. Tapi wajib ibu bapanya ajar dia semayang. Bermula daripada umur 7 tahun lagi. Ajak-ajaknya semayang. Kan? Kemudian bila masuk umurnya 9 tahun, disuruhnya semayang. Sekalipun waktu tu dia belum balik, tapi disuruh, maknanya supaya menjadi pelajaran kat dia. Kemudian kalau dia sudah balik, maka bukan lagi tanggungan ibu dan bukan lagi tanggungan ayahnya, tapi tanggungan dirinya sendiri. Kalau tak semayang, dia tanggung balik sampai umur. Saya tak nak cerita balik ni lah. Kalau nak cerita panjang pula. Kalau tak tahu tanya. Keempatnya, suci daripada haid dan nifas. Bila dia suci daripada haid dan nifas, maka semayang yang fardu tu jadi wajib kat dia. Tapi akasnya, makna sebaliknya, kalau dia tidak suci daripada haid dan nifas, maka wajib tu tak ada. Wajib tu jadi manik. Jadi ada manik kat situ. Manik tu maknanya penghalang kepada wajib, maka tak jadi wajib dia semayang haid dan nifas. Okay. Kelimanya, masuk waktu. Boleh tak kita semayang subuh sekarang alang-alang? Takut terlajak, siap-siaplah semayang subuh Jumaah lah tu, siap dengan kunut. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Sebab subuh sekarang belum wajib. Semayang subuh waktu sekarang tidak wajib. Tidak wajib, malah haram pula tu. Bila wajib? Bila masuk waktu, baru wajib subuh. Itu maksud dia masuk waktu tu. Maknanya dah masuk waktu baru wajib semayang. Tak masuk waktu tak wajib semayang. Okey. Terus selesai syarat wajib. Bermula syarat sahnya. Sekarang syarat sah pula. Tadi syarat wajib semayang. Jadi apa maksud syarat wajib semayang? Kita belum semayang, tapi kita nak tengok kita ni kena semayang ke tak? Nak tahu kena semayang ke tak, kena tengok syarat wajib. Kalau 5 syarat tu kita ada, maka wajiblah kita semayang. Kita kena semayang. Tapi kalau salah satu syarat daripada 5 tu tak ada, maka tak wajib kita semayang. Jadi tengok Islam, aku Islam ke kafir? Islam kena. Masuk wajib pertama. Macam tu contoh. Kedua, aku akil ke gila? Rasa macam kadang-kadang je lah, kadang-kadang je lah gila dia kata. Contoh. Tengok syarat kena 5, wajib semayang. Syarat tak kena, tak kena. Sebab tu ulama-ulama fiqah ni, kadang-kadang kita tengok macam contoh Ustaz Zaidrus dan beberapa ustaz-ustaz lain lagi lah. Orang tanya soalan dia jawab, orang tanya soalan dia jawab, orang tanya soalan dia jawab. Kita kata, hui, semua soalan dia boleh jawab. Betul lah memang semua soalan dia jawab. Tapi sebenarnya kuncinya faham ilmu. Pegang point. Bila kita faham point dia, semua soalan kita boleh jawab. Bila kita faham kunci dia, macam ni.
Syarat wajib 5. Tengok. Ustaz, kalau macam ni, orang macam ni, dia kena semayang tak? Tengok dalam 5 ni, ada tak syarat wajib kat dia? Kalau ada 5-5, dia kena semayang. Tak ada salah satu daripada 5, dia tak kena semayang. Kan mudah itu. Sebab tu kena hafal. Hafal lah malam ni, esok saya tanya. Tengok esok tak datang. Bermula syarat sahnya itu, syarat sah semayang pula. 9 perkara. Banyak pula 9. Ini syarat sah. Tadi syarat wajib. Syarat sah macam mana pula? Okey, syarat sah ni, kita dah tahu kita kena wajib semayang. Kita pun semayang. Dalam semayang tu kadang-kadang perbuatan kita menyebabkan semayang itu tidak sah. Tidak sah itulah makna batal. Sama ada tengah semayang atau sudah habis semayang. Rupanya baru tahu ada perbuatan kita dalam semayang tadi melanggar syarat sah. Bila melanggar syarat sah, maka terbatallah dia. Sebab dia tak sah. Itu maksud syarat sah semayang. Jadi kita tengok apa syarat sah semayang. Ada 9 perkara. Pertamanya Islam. Islam juga. Okey, apa beza syarat wajib Islam, syarat sah Islam? Kena tahu beza. Syarat wajib tadi dia nak tengok dia kena semayang tak? Dia kena tengok aku Islam kena semayang. Jadi syarat wajib dia kena semayang sebab dia Islam. Tengah-tengah dia semayang jadi kafir. Tengah-tengah semayang masa macam Kristian best lagi. Tengah-tengah contoh, maka sebabkan dia kafir, solat dia jadi batal. Itu maksud syarat sah semayang itu yang pertama Islam. Itu maksud dia. Kalau tiba-tiba dia murtad atau jadi kafir, maka batallah semayang dia. Itu. Kedua, akil. Sama juga. Masa belum semayang, elok arah Tengah-tengah semayang, Allahu Akbar gitu. Jadi gila. Tiba-tiba jadi gila. Maka gila tu menyebabkan solat dia batal. Anda nak tahu? Kan? Gitu. Anda kena faham. Ketiganya, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Sama juga. Tadi ada juga dalam syarat wajib. Makna kata dalam syarat wajib, katalah dia dah bersih dah. Tak ada haid, tak ada nifas, tak ada hadas kecil, tak ada hadas besar. Tengah-tengah semayang, hadas datang, maka batal semayang. Tengah semayang terkencing, terkentut, apa-apalah yang boleh menyebabkan berlaku hadas kecil ataupun hadas besar, maka menyebabkan semayang tidak sah. Tadi syarat sah semayang mesti suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Keempatnya, suci badannya dan pakaiannya dan tempat semayangnya daripada najis yang tiada dimaaf akan dia. Tengok satu-satu. Inilah syok seronoknya baca kitab turas, kitab pondok, kitab lama. Sebab Tok Syekh tulis ni semuanya mempunyai isi yang tepat. Bukan satu perkataan yang sia-sia. Sebab tu adab baca kitab-kitab macam ni tak boleh skip walau satu patah perkataan. Tak boleh skip. Kita kena baca satu-satu dan hurai setiap satu. Kita tengok Keempatnya suci, dia kata. Suci tu maksudnya bersih lah. Badannya tu tak boleh kena najis, tak ada najis. Kalau ada najis maka batal sembahyang. Tapi bagi mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik tak kata batal. Itu Imam Malik lah. Tapi kita nak belajar ni mazhab kita Imam Syafi'i. Suci badannya daripada najis. Jadi kalau makna badan tu anggota badan kita lah. Kulit kita kena najis ke, kena taik ke apa, batal sembahyang. Tapi sekiranya segera kita buang dan tidak memberi kesan ataupun najis itu bukan basah, maka tak batal lagi. Contoh, taik cicak jatuh, taik cicak tu kering. Mungkin dah lama, siap beku dah tu, kering. Kita pun tepih gitu dia jatuh sini tak, kita pun tepih. Sembahyang boleh diteruskan lagi. Sebab najis tu tak melekat dan kita tak menanggungnya dan segera kita membuangnya. Tapi kalau najis tu jatuh, baru dia nak fikir, batal ke tak? Muka surat 8 rasa kitab Idatul Sibyan. Dah lama lah. Lama tak boleh dah. Sebab dia dah dikira menanggung najis, maka batal sembahyang. Jadi dia mesti segera cepat gitu. Gitu. Kalau Tok Imam, ni ada dalam kitab Qaul Utam dan sebagainya. Kalau Tok Imam, dia sembahyang, kita belakang dia lah. Takkan kita depan dia. Tu mati kan, kita belakang Tok Imam. Tu ada cicak gaduh atas ni, berebut nak jadi MB.
Gaduh, terberak salah seekor. Oh, jatuh kena atas kopiah Tok Imam. Dah Tok Imam tahu ke tahi cicak jatuh atas kopiah? Mana dia tahu, sebab tahi cicak ringan, bukan dia rasa dung. Oh, bukan macam tu. Kecil je, mana rasa. Tuk gitu. Tok Imam dah naik share lah. Baca. Oh, tak main lah tu. Kan, geleng-geleng kepala. Kita nampak ni tahi cicak duduk atas kopiah Tok Imam. Macam nak buat? Kalau kita biar, waktu tu kalau najis tu lama duduk atas ni, maka Tok Imam akan batal. Bila Tok Imam batal, macam mana dengan makmum? Jadi makmum nak buat macam mana? Apa makmum boleh tolong dengan Tok Imam? Buang kopiah dia. Tapi jangan lebih daripada 3 kali berturut-turut pergerakan. Jadi pandai-pandai. Gitu. Kan? Tapi jangan buat kuat sangat, terpelanting untuk Tok Imam kali. Nah, itu nak buang kopiah dia, buang Tok Imam tu ke? Kan? Buang kopiah dia, serap gitu. Pandai-pandai serap gitu. Tok Imam pula, Tok Imam pun kena mengaji. Jangan makmum je mengaji, Tok Imam kena mengaji. Bila kopiahnya orang tepih, jangan dia ambil balik. Apa? Dia ambil balik, bodoh lah. Kan? Dah jatuh biar. Maknanya ada sebab orang tu tolak kopiah dia. Tu kena ada ilmu. Baik. Tu contoh. Okey. Tu suci badan, selesai. Dan pakaian. Okey, apa takrif pakaian dalam solat? Kita faham baju, kan? Kopiah kita. Okey, takrifan pakaian dalam solat, apa yang badan kita bergerak dalam sembahyang, dia pun ikut gerak. Itulah makna pakaian. Saya ulang, apa yang anggota badan kita bergerak ketika sembahyang, dia pun ikut bergerak, maka dia dinamakan pakaian. Apa-apalah tak kira. Katalah kita gantung ridak di bahu, bila kita rukuk, ridak ni bergerak juga tak? Bergerak pakaian. Kopiah ke seban ke apa ke. Kalau mic jenis klip prak sini. Ataupun mic macam ni Mic ni bila saya bergerak rukuk, dia bergerak tak? Bila dia tak bergerak? Bergerak ke tak? Tak lama tu. Bergerak. Bila kita rukuk, dia pun bergerak. Kita ni tidak, dia gerak. Maka bila bergerak, kita bergerak dia, itu dinamakan pakaian. Maka walaupun mic ni dari segi umum orang tak panggil pakaian, orang panggil alat elektronik, tapi dari segi bab semayang kita nak belajar ni, bergerak kita, bergerak dia dinamakan pakaian. Maka mic tu dikira sebagai pakaian. Faham? Mic macam ni ke, mic klip ke. Satu perasan di Masjidil Haram, Tok Imam dia tak pakai mic jenis wire, mic klip. Dia akan mic stand. Stand dia ada 3. Dia 3 stand. Setiap satu dia lain-lain. Supaya kalau salah satu rosak, 2 lagi fungsi. Sebab dia nak jadi imam ni, belakang ni ramai makmum ni, Masjidil Haram. Dan dia pakai mic stand sebab apa? Sebab takut tadilah, kalau pakai mic jenis wire, kalau di wire tu ada tahi cicak, tak sah imam punya sembahyang. Sebab dikira dalam pada pakaiannya ada najis. Sama mic ni. Tengok mic ni ada tahi cicak. Lepas tu kita pakai kat sini. Maka tak sah sembahyang. Sebab tu kita sembahyang pakai mic macam ni, sekali-sekala AJK bahagian Lajnah Kebersihan Masjid cek, takut-takut dekat wire ada benda-benda apa najis ke dan sebagainya. Tahi cicak ke apa, tahi orang ke. Kena? Nak tahu? Kan? Jaga situ. Lepas tu yang sebaiknya, yang paling terbaiklah supaya terjaga, jangan pakai mic wire lah. Tapi salah tak? Tak salah. Cuma lebih terjaga. Cuma kalau mic stand macam tu lah. Tapi canggih Masjidil Haram ni, dia ada mic yang berdiri, ada mic yang duduk. Sebab tu bila Tok Imam sujud pun dengar lagi suaranya. Sebab ada mic kat belah bawah. Kan? Pandai-pandai lah macam mana pun. Baik, itu maksud pakaian. Nak cerita pasal pakaian tadi. Dan tempat sembahyang. Apa maksud tempat sembahyang? Tempat sembahyang bukan maksud masjid. Tempat sembahyang ni, bila kita buat perbuatan dalam solat, di mana yang bersentuh dengan anggota badan kita, itulah dipanggil tempat sembahyang. Bila kita berdiri, apa yang bersentuh? Tapak kaki. Bila kita rukuk, apa yang bersentuh? Tapak kaki lagi. Ke dengan tangan-tangan? Mana ada orang rukuk macam tu? Tapak kaki saja. I'tidal, apa yang bersentuh? Tapak kaki lagi. Bila sujud, apa yang bersentuh?
7 anggota sujud. Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Bila duduk antara dua sujud, apa yang bersentuh? Bahagian bawah punggung semua tu. Jadi yang bersentuh itulah yang dinamakan tempat sembahyang. Bukan seluruh sejadah tu. Tak. Jadi orang tanya ulama, dia sujud, tarik duduk tengah-tengah sini. Tapi tak kena. Sebab dia sujud sini, tangan sini, tapi ada tarik sini. Sah tak sembahyang? Selagi tak kena, sah sembahyang. Sebab situ bukan tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni tempat yang bersentuh aja. Tapi hukumnya makruh. Apa makruh? Sembahyang tempat ada tarik. Buat apa? Pindah tempat lain. Kan? Tengah-tengah sembahyang datang kucing, tok tepek dia berak kat tempat kita ni nak sembahyang. Habis macam mana nak buat? Berak juga. Oh bergerak. Ingat kata berak, join berak kucing. Kan? Oh bergerak ke kanan. Selangkah. Jangan lebih 3 kali berturut-turut kerak gitu. Jadi tarik tu belah sana. Tengok datang pula kucing lagi. Berak lagi. Wah ajar tu. Itu kan. Kejar kucing tu sampai dapat. Kan? Jadi macam tu. Ya. Bulu. Bulu nanti kat bab ni ada. Tak apalah, ceritalah. Okey, bulu kucing begini. Bulu kucing ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Tapi kita ambil pendapat yang paling masyhur. Asalnya bulu kucing itu najis. Sebab apa? Istilah najis ni binatang yang haram kita makan kalau terlepas juzuknya. Maknanya juzuk tu mana salah satu daripada badan dia terlepas daripada badan dia, maka ianya jadi najis. Contoh macam kucing. Kucing boleh tak kita makan? Tak boleh. Jadi bila kucing tu tak boleh makan, apa yang terlepas daripada juzuk badan dia, bulu ke apa ke, terpisah daripada badan dia, maka itu hukumnya jadi najis. Jadi bulu kucing tu asal hukumnya najis. Tetapi ada pendapat kata sebabkan kucing ni dia hidup sesama manusia, lega sama manusia. Nah, maka dia termasuk dalam umum balwa. Maknanya dia tetap najis, tapi najis yang dimaafkan sekiranya sedikit. Dan sekiranya kita tak sengaja, contoh tak sengaja tengah kita habis sembahyang baru kita nampak ada bulu kucing dekat jubah kita, tapi tak banyak, mungkin selai 2, dimaaf. Itu yang maksud dimaaf. Tapi kalau kita dah nampak dah ada bulu kucing banyak, sedapnya bulu kucing, kita pun sembahyang situ. Itu yang tak boleh. Dah tahu dah situ ada najis, kenapa sembahyang situ juga? Jadi itu dikira sengaja. Yang dimaaf tadi yang tak disengaja. Okey, boleh faham? Sama juga dalam umum balwa yang lain-lain. Contoh macam kat jalan luar ni. Jalan luar ni kemungkinan tak ada anjing lalu. Kan? Lepas tu air takung, hujan pula. Mestilah air tu jadi muntah najis. Kita naik motor, pecik air perak atas jubah. Kan? Tapi adakah kita confirm air ni memang anjing lalu? Jadi bila kita tak tahu, itu yang dikatakan kemungkinan air tu najis, tapi najisnya dimaaf sebab dia sukar. Susah untuk kita nak pastikan sebiji. Tapi kalau memang kita dah nampak anjing tu siap berenang di situ, kita pun sengaja lalu. Itu baru confirm najis. Sebab dia kamu nampak dah. Faham? Sama macam bulu kucing tadi. Dia faham tak? Gitu. Selesai. Okey, suci badannya dan pakaiannya dan bajunya jam ni. Dan tempat sembahyangnya. Daripada nampak. Berarti dia tengok. Daripada najis yang tiada dimaaf. Dobek situ. Mafhum mukhalafahnya ada najis yang dimaaf. Sebab tu Tok Syekh sebut daripada najis yang tiada dimaaf. Makna muraknya situ ada najis yang dimaaf. Jadi walaupun dia najis ni ada 2 kategori. Ada jenis najis dimaaf, ada jenis najis tak dimaaf. Yang dimaksudkan tak boleh ada pada badan, pakaian dan tempat itu adalah najis yang tiada dimaaf. Adapun kalau najis tu dimaaf, tak apa. Kena belajar pula, nanti ada bab dia. Bab najis yang dimaaf. Okey? Kena tahu mana satu. Tapi hukum dia tetap najis, cuma dia dimaaf. Apa sebab maaf nanti kita tengok. Kelimanya, masuk waktu. Syarat sah sembahyang. Okey. Dalam bab masuk waktu ni kena faham.
Dia semayang, dia kena yakin waktu dah masuk. Sama ada yakinnya tu dalam bentuk jazam ataupun zon, masih lagi boleh diterima. Jazam maknanya yakin sungguh-sungguh. Zon pula sangkaan kuat. Sangkaan kuat kata dah masuk waktu, boleh diterima. Okay. Seandainya dia semayang, dia semayang, Allahu Akbar, semayang. Tengah-tengah semayang, ada orang baru datang. Dia kata, dah masuk waktu ke? Orang tu cakap macam tu. Dia pun dengar. Bila dia dengar, dia pun ragu. Tak masuk waktu lagi ke? Bila dia ragu, maka hilang keyakinan masuk waktu tu, maka semayangnya batal. Sebab apa? Semayang, dia kena yakin dah masuk waktu, baru sah semayang. Kalau dia ragu-ragu masuk waktu, maka batal semayang. Sekalipun masa tu, waktu memang dah masuk, tapi dia ragu. Faham? Itu. Dia pun toleh belakang. Tak masuk lagi ke? Dah, aku tanya tak masuk lagi ke duit dalam bank? Loh, ni kacau betul lah. Aku ingat tak masuk waktu semayang. Kata. Sebab tu bila nak semayang, sebab tu Nabi ajar kita, jangan tergopoh gapah. Nak semayang, sebab tu semayang kena tenang-tenang. Tengok jam, okey, yakin dah masuk waktu. Tengok kiblat, okey, betul kiblat. Baru semayang. Jangan kelang-kabut. Kan? Keenamnya, menghadap ain kiblat. Sama macam tadi juga. Dia tengah semayang, datang satu orang, apa ngadap sana? Orang patut ngadap sini. Dia pun, salah ke kiblat aku? Batal semayangnya. Sekalipun sebenarnya kiblat dia memang dah betul. Tapi sebab dia tak yakin dengan kiblat dia. Jadi kena cek betul-betul dulu masuk waktu, cek kiblat betul-betul, menghadap ain kiblat tu. Jangan, lepas tu semayang tak boleh main-main. Gitu. Dan apa maksud ain kiblat? Ain di sini dengan erti dada. Dada mesti menghadap kiblat. Lain daripada dada, kalau teralih daripada kiblat, tidak sampai membatalkan semayang. Contohnya kepala. Yang pusing kepala, tak batal semayang lagi. Tapi kalau dibuat secara bermain-main, maka batal semayang. Batal semayang tu kerana bermain-main. Bukan pasal kepala tadi, tapi sebab niat bermain-main. Jadi boleh pusing kepala. Contoh, kita tengah semayang, datang orang pergi cuik bahu. Cuik buat geli-geli tu. Siapa pula ni? Rasa budak-budak semua cuti dah. Jadi dia nak pastikan betul tak ada orang, maka dia boleh toleh. Tapi jangan toleh sampai begini. Toleh sampai begitu, dada akanlah lari daripada arah kiblat. Itu yang menyebabkan batal. Jadi dada stay, kepala je. Tengok-tengok tak ada. Tak ada kot belah kanan. Tengok kiri lah. Tak ada juga. Naya. Dia cari mana tingkap aku nak lompat. Kan? Macam tu. Jadi boleh toleh. Tapi bukan dimain-mainkan, bukan disengajakan. Mesti ada sebab. Ada sebab yang munasabah. Okey. Dada tak boleh. Sekalipun kita tak sengaja. Ini semayang, budak main lari-lari macam ni. Langgar kita. Langgar gerak. Dada kita lari dah arah kiblat. Batal semayang. Ini semayang lain. Sebab dada ain dah lari daripada kiblat. Okey. Semayang yang tak menghadap kiblat, semayang itu tak terpakai. Tak terpakai. Jadi solat itu kemungkinan hanya dianggap sebagai solat hormat waktu. Bagi solat yang fardu, solat sunat tak apa. Jadi yang dalam kata hadis Nabi kata apa? Nabi semayang di atas unta. Nabi semayang atas unta tu Nabi semayang sunat, bukan wajib. Semayang wajib mesti menghadap kiblat. Di semayang atas kenderaan, kadang kenderaan tu berpusing-pusing, kita kena menghadap kiblat. Kan? Jadi kalau ulama sebut dalam kitab, kita semayang atas bot ataupun perahu ke kapal ke, mula-mula menghadap kiblat. Lepas tu kapal tu kan kona. Bila kona, kita kena stay arah kiblat tu juga. Jadi kita, contohnya kiblat arah sini, kapal tu dah kona ke lain. Kita kena stay juga kiblat arah situ. Kalau dia kona stay, kita kena bergerak tetap menghadap kiblat yang betul. Lari je arah kiblat, maka solat tu tak terpakai. Susahlah Ustaz. Kalau macam tu, ikut je kepala kapal tu, tapi solat tu mesti diiadah ataupun artinya dalam kata lain, kena qada semula. Semayang tu tak pakai. Turun ke darat, kena semayang lain. Kena semayang ulang balik. Semayang tu tak pakai sebab tak menghadap kiblat. Okey? Menghadap ain kiblat. Ini penting. Selalu orang pergi buat kerja umrah.
Di umrah tu bagus dah, habis 6, 7, 8 ribu. Tapi tak semayang di dalam kapal terbang. Tidur kak tidur. Dalam kapal terbang tak semayang. Dah turun ke airport tak ganti balik semayang. Macam mana kita? Kan? Adakah macam mana umrah dia? Agak-agak makbul ke apa? Awak terima ke tidak? Semayang pun tidak. Macam mana? Itu kena ada ilmu. Ketujuhnya, Maria. Ketujuhnya menutup aurat. Okey, apa makna aurat? Makna aurat ialah benda yang haram dilihat bagi orang yang haram melihatnya. Saya ulang. Benda yang haram dilihat bagi orang yang haram melihatnya. Sebab tak semua orang haram melihat ni. Ada tempat orang tu haram, ada tempat orang tu tak haram. Contoh pasangan suami isteri. Ada tak benda yang diharamkan daripada pasangan yang lihat? Tak boleh tengok semua. Madan. Jangan bayang. Kamu belum kahwin. Kan? Boleh. Daripada kepala sampai kaki. Tu nikmat nikah. Boleh, tak ada masalah. Adapun ayah ibu, ada batas juga, tak boleh juga, bukan boleh tengok semua. Sebab tu kena faham, bila mandikan jenazah adik-beradik kita ke, mak ayah kita ke, auratnya tetap kena jaga, jangan sukati pergi buka. Tu orang letak kain antara pusat sampai lutut. Sampai-sampai kat dia, tara. Kena. Mana boleh? Ayah aku, ayahmu pun tak boleh. Kan? Sebab dia tetap ada rasa malu, kena jaga, itu aurat dia, tak boleh tengok benda haram. Habis macam mana nak basuh? Basuh je lah. Tangan masuk bagi cuci dalam, masukkan tangan aja untuk cuci, bagi rata air. Tapi jangan pergi buka. Takut mayat bangun, hui. Mayat kata, tutup. Baik, itu makna aurat. Jadi menutup aurat. Okey, bagi dalam semayang pula, aurat ni tak boleh dilihat daripada atas dan sisi. Jadi kata Tok Guru Siddiq Nur kata, pertama, kalau boleh pakai baju belah dalam. Bagi lelaki lah, ni cerita lelaki. Pakai baju belah dalam. Perempuan memang dah tutup dah. Pakai baju belah dalam. Satu. Yang kedua, kancing sampai atas. Sebab takut kalau buka, dia terbuka sini kan. Tapi kalau ni tak kancing, tapi ada baju belah dalam, kurang-kurangnya t-shirt dalam tu dia dah tutup. Janganlah longgar dia punya collar. Dia yang collar elok. Kan? Dia dah tutup, tak nampak daripada atas. Kalau kancing lagi cantik, lagilah tak nampak terus daripada atas. Tapi seandainya, lagi satu yang ketiga, pesan Tok Guru, kain pelikat ikat atas daripada pusat. Itu nak bagi selamat kita punya semayang. Okey, seandainya kain pelekatnya londeh bawah daripada pusat, dia buat londeh. Lepas tu t-shirt dalam ni tak ada pula, tak pakai. Lepas tu ni terbuka, buka pula luar macam ni sampai 2 petang macam ni. Awak selamba dia. Jadi kalau tak ada dipandang daripada atas, akan nampak pusat dia. Ataupun bawah pusat tu dia boleh nampak sikit. Maka itu sudah dikira mendedah aurat. Maka semayangnya batal. Tak sah. Faham? Lepas tu Tok Guru pesan macam tu lah. Dia cakap, kain melekat atas sikit. Tapi jangan atas sangat sampai dada. Mau nampak kan, lain macam pula kan. Lebih kurang lah sini kan. Lepas tu pakai t-shirt belah dalam, kancing elok-elok. Kalau boleh kancing, kalau tak boleh kancing, takut tak bernafas pula. Okey, itu. Dan sisi tepi, bahagian tepi. Lepas tu pakaian kita pastikan, kadang-kadang jenis geng isap okok. Abu dia perap jatuh ke jubah, berlubang. Kalau berlubang tu boleh nampak aurat dia daripada bahagian sisi, maka tak sah semayang. Nampak celah peha ke, dia pakai jubah saja, dalam tak pakai. Lepas tu jubah tu berlubang pula, nampak peha. Peha atas semayang. Okey. Kemudian kalau nampak daripada bawah, itu dimaaf, itu tak termasuk dalam larangan. Jadi bawah ni kan melopong kan. Surau dulu, surau kampung, surau kayu. Celah-celah kayu tu ada lubang-lubang. Dulu zaman-zaman dia nakal, dia lah bukan saya. Dia tu siapa tak tahu. Zaman dia nakal, dia bet dengan kawan dia. Hari ni Tok Imam warna apa? Dia pergi bawah kita tengok. Aku kata dah kuning kata. Contoh kan. Dengan Tok Bilal pink.
Ada. Yang itu ada batal semayang tak batal? Sebab dia daripada bawah. Tapi yang tengok itulah kuasa dulu. Nah. Kan? Gitu. Ada pendapat yang kalau bahagian aliran tasawuf sufi dia lebih berjaga-jaga, dia ambil langkah ihtiyat, yakni langkah berjaga-jaga. Takut-takut kalau batal sebab nampak sebahagian atau suku daripada peha. Maka mereka buat macam mana? Mereka pakai seluar di belah dalam. Kadang-kadang kita tengok tok guru kita, saya tengok Syekh Nuruddin pun amal macam tu. Pakai kain pelikat pakai, tapi dalam tu pakai pula seluar lagi. Kan? Jadi kalau boleh amal tu pun lagi bagus. Okey. Jadi bila sujud tak nampak. Dan selamat juga kalau datang budak-budak dia tarik gitu. Tara, ayah dia. Kan? Lopong situ. Meriam tu kan. Kan? Baik. Kalau kiblat pula aurat tadi terbuka dan segera ditutup semula, tak batal sembahyang. Orang perempuan dia kena tutup semua melainkan muka dengan pergelangan tangan sini. Had sini. Dekat bahagian yang ada benjol tulang tu, itu had dia. Dan bahagian muka dagu. Ini mutamat dalam kita punya mazhab, ini aurat bagi dalam sembahyang. Luar sembahyang cerita lain. Tu yang pakai tudung kat sini di luar sembahyang tu tak apa. Tapi dalam sembahyang kena tutup ikut kerasnya tulang ni. Itu had dia. Kena tutup sini. Muslimat dah. Aurat. Dan kaki tak boleh nampak, kaki kena tutup. Sebab tu orang dulu kain tu dia jahit belah bawah jadi macam guni. Jadi bila masuk kaki tak akan terkeluar. Kan? Kalau lah dia tak jahit, katakan dia sembahyang kipah kuat, kain tu terselak, nampak sikit jari kaki dia, maka segera dia tutup semula, tak batal sembahyang. Tapi kalau dia biar, kaki aku semak juga, dia kata. Batal sembahyang. Okey. Tu tutup aurat. Kedelapan ni bahasa lama. Artinya 8 lah. Mengetahui akan kaifiat sembahyang. Artinya dia tahu tentang sembahyang tu macam mana, cara sembahyang tu. Jangan sampai tak tahu sembahyang. Sembahyang orang tanya sembahyang apa? Entah, aku tak tahu, aku ikut je. Tak sah sembahyang. Sebab dia tak tahu apa benda dia sembahyang, untuk apa dia sembahyang apa. Niatnya pun tak tentu hala niat apa, tak tahu sembahyang apa. Main ikut orang aja, tu tak boleh. Maka tak sah sembahyang. Dia kena kaifiat ni maknanya cara. Mengetahui akan cara sembahyang. Nak tahu cara sembahyang tu kena belajarlah bab sembahyang. Kesembilannya, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia. Kan? Itu kita meninggalkan atau menjauhkan apa-apa perkara yang tadi itu semua yang boleh membatalkan sembahyang. Ini ditambah. Dalam setengah-setengah kitab dia hanya 8, tapi kitab ni dia tulis 9. Jadi kalau kita baca kitab lain, kadang-kadang ada yang 8, ada yang 7, ada yang 9. Jangan kita cepat melatah. Benda sama je sebenarnya. Cumanya kaedah ulama, kadang-kadang ada ulama ni dia nak bagi tahqiq lagi, dia tambah sikit macam itulah. Tapi yang penting itulah syarat-syarat nak bagi sah sembahyang itu. Selesai. Pasal bermula sebab Allah 10.30 ni. Laju lagi ya. Bermula sebab dan sekecil itu empat pada laju sangat. Bermula sebab tapi betul saya mengaji hadis dengan Syekh Nuruddin. Depa baca hadis laju. No. Sebab nak kejar ke masa tu. Daurah memang macam tu, bacaan laju. Dipanggil bacaan sardan. Tu daurah ni selalunya bacaannya bacaan sardan nama dia. Sardan tu maknanya baca laju. Kata Ustaz Luqman, kalau tok guru baca sardan, anak murid jadi sardin. Sebab tak faham apa, laju sangat baca. Bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Okey, hadas kecil menyebabkan apa hadas kecil? Hadas kecil ni memerlukan kepada wuduk. Untuk mengangkatnya, itulah dipanggil hadas kecil. Jadi apa sebab berlaku hadas kecil? Hadas ni artinya penghalang, yang menghalang daripada nak buat ibadat, nak menyucikan diri, halang kepada menyucikan diri. Jadi halangan tu ada yang kecil, ada yang besar. Ini dipanggil halangan yang kecil. Jadi macam mana nak angkat halangan itu? Iaitu dengan cara mengambil wuduk. Itu namanya untuk mengangkat hadas kecil. Tapi apa punca hadas kecil? Apa sebab? Ni kita nak belajar. Bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Jadi ataupun dengan kata lain, 4 perkara inilah yang membatalkan
Wudu. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, kalau saya buat macam ni batal tak wudu? Senang, pegang part ni je. Ada dalam part ni batal, tak ada dalam part ni tak batal. Pegang kunci dia. 4 perkara iaitulah yang membatalkan air semayang, dia kata. Pertamanya, keluar sesuatu daripada salah suatu daripada 2 jalan. Kubul atau dubur. Kubul kat mana? Bahagian depan. Dubur kat mana? Bahagian belakang. Keluar sesuatu. Nampak? Hati-hati. Ni jaga baca kitab lama ni. Semua poin penting-penting. Dia kata keluar sesuatu. Sesuatu tu apa-apa. Apa-apa. Akhirnya lah keluar telefon kat situ ke. Anak dah tahu tak ada kerja. Nampak? Nak tak kira apa-apa pun. Tu orang tanya keluar cacing. Sesuatu dah. Sesuatu dah. Keluar sesuatu daripada salah suatu daripada 2 jalan. Sama ada keluar kok depan atau keluar kok belakang. Keluar apa-apa. Yang lain daripada mani. Kecuali mani. Air mani. Air mani tak masuk. Air mani tak menyebabkan hadas kecil. Tapi air mani menyebabkan apa? Hadas besar. Sebab tu dia kata kecuali air mani. Tapi syarat, nampak? Ni tu best betul kitab lama ni, nampak? Dia semua ada poin penting. Dia kata yang keluar daripada salah satu jalan depan atau belakang tadi, yang lain daripada mani dirinya. Diri mani orang tu. Air mani ni selalu keluar oleh siapa? Orang lelaki. Jadi air mani tu keluar ke orang lelaki tu, itulah air mani dirinya. Tapi kalau bukan air mani bukan air mani yang bukan dirinya, bukan dia punya, maka batal wuduk. Faham? Kita tak faham? Pening. Ada buah humor sini. Ramai juga ya. Tutup telinga. Orang lelaki dengan orang perempuan, suami isteri bersama. Suami isteri bersama, kan? Jadi ini kita cerita ni ilmu ni. Air mani tu akan duduk di bahagian rahim orang perempuan. Kemudian orang perempuan tu pergi mandi wajib lah. Kan, mandi wajib. Betul, dia ambil uduk. Lepas dia ambil uduk, tiba-tiba tengok ada air mani keluar daripada celahan dia. Maka dia tak perlu lagi mandi wajib sebab air mani tu bukan air mani dirinya, tapi air mani suaminya. Tapi bila keluar sesuatu daripada 2 jalan, maka membatalkan wuduk. Jadi wuduknya batal. Bersihkan balik, ambil wuduk. Faham? Itu maksud dia kata air mani dirinya. Dia faham macam tu, dobit dia. Jangan salah hurai pula. Anda faham elok. Itu maknanya daripada mani dirinya yang mula-mulanya keluar, yang mula-mula keluar. Okey. Yang mula-mula keluar tu maksudnya yang masa tengah kemuncak tu, yang keluar tu. Tapi kalau yang dah lama-lama tu, dia dah contoh lagi. Okey, lepas bersama dia pun mandi wajib, nak semayang subuh, dia ambil wuduk. Tiba-tiba mungkin bekas sisa-sisa yang ada lagi kat dalam tu belum keluar habis, lambat keluar. Dia buffering sikit masa tu, lepas tu baru dia keluar. Keluar yang dah lambat tu, itu membatalkan wuduk. Bukan lagi yang mandi wajib, bukan hal hadas besar tu, itu hal hadas kecil. Sebab itu bukan bahagian untuk hadas besar. Hadas besar ni yang tadi ni, nampak dia kata mani dirinya yang mula-mulanya keluarnya. Mula-mulanya tu dobitnya iaitu pada permulaan lah. Payah nak cerita lah. Faham kan? Tak faham lah. Keduanya, bersentuh 2 kulit, laki-laki dan perempuan. Bersentuh kulit. Maknanya bila sebut 2 kulit, kulit dan kulit. Bersentuh. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, tak membatalkan wuduk. Laki-laki dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya. Nampak? Semua poin-poin dia bagi sebiji-sebiji. Yang harus berkahwin, makna boleh kahwin dengan perempuan tersebut. Antara keduanya. Tapi kalau yang haram kahwin, maka tak batal wuduk bersentuh. Contoh, mak kita boleh kahwin tak dengan mak kita? Tak boleh. Bila tak boleh kahwin, haram kahwin, kita sentuh mak kita, tak batal wuduk. Faham? Mak mertua
Boleh kahwin tak dengan mak mertua? Ingat, sekali kita dah kahwin dengan isteri kita, mestilah kahwin dengan isteri kita, dengan isteri orang kan. Kahwin dengan isteri kita, maka mak dia tu jadi mak mertua kita. Mak mertua tu kekal sampai kiamat. Faham? Walaupun dah bercerai ke, mati ke, dia tetap mak mertua, maka tak boleh kahwin dengan mak mertua tu. Kahwin-kahwin dengan anak berkenan mak mertua pula. Mak lagi lawa dia kata. Nak, tak boleh. Sebab dah jadi mak kita. Jadi pegang tangan tak batal wuduk. Boleh pegang. Boleh cium pipi lah. Macam mak kita cium pipi mak kita cium mak mertua kita tak? Cium pipi bapak mertua. Cepat dapat tanah. Ini bijak. Kan? Kan? Pandai bodek ah. Gitu. Mana tadi? Daripada bersentuh kulit tadi. Dan perempuan yang harus berkahwin antara keduanya, yang sampai keduanya pada umur yang diingin akan dia. Okey, baik. Orang tanya, kalau budak kecil macam mana Ustaz? Budak kecil tu orang perempuan, kita pegang ni, batal tak wuduk? Dia tak ada syarat akil, dia tak ada syarat balik. Tapi syaratnya budak tu ada keinginan tak suka pada lelaki. Kalau sudah ada keinginan, pegang dia batal wuduk. Faham? Macam mana nak tahu? Dia malu-malu. Dek sinilah. Maknanya dia sudah berkeinginan pada lelaki lah tu. Sebab tu dia malu dengan lelaki. Tapi kalau jalan ngengkang lagi, ya bang, apa dia? Comot-comot lagi. Tu memang tak ada keinginan lagi. Sebab dia memang tak matang lagi. Jadi tak ada had-had umur mana. Tengok pada keadaan. Kalau dia dah ada sifat malu tu, kita tak boleh. Jadi kalau ada sepupu sepapat kita apa semua kan, walaupun dia kecil tapi tengok, kalau dia dah mula orang cakap apa, ada rasa malu dengan lelaki apa semua, jangan pergi salam, tak boleh. Sebab dia dah besar. Kalau kecil lagi tu tak apa. Ataupun juga ada ulama sebut sudah berbentuk badannya. Faham situ kan? Jadi tak boleh. Sebab dah jadi bahaya dah situ. Walaupun mungkin umur dia masih lagi kecil. Tak kira. Sebab dia dah ada istilah dalam kitab lain sebut, dia ada syahwat dah. Dia ada keinginan. Okey. Antara tanda-tanda lagi, budak nak tahu budak ni dah mula ada keinginan, antara tanda-tandanya dia dah suka berhias diri. Dia dah mula menjaga keterampilan diri. Dulu masa kecil comot, makan coklat penuh atas muka. Kan? Masa tu memanglah dia belum matang. Tapi lah ni, nak pergi kuliah pun make up. Kan? Jadi maknanya, okey, dia sudah mula membesar dah tu. Jadi tak boleh dah, kena jaga pantang. Tak boleh buat lebih kurang. Ayah ni pun tak boleh rapat sangat-sangat, tak boleh. Ni kadang-kadang peluk-peluk anak perempuan tak boleh sebenarnya. Kan? Cakap peluk tepuk bahu ke apa boleh tahan lah. Tapi sampai peluk-peluk gitu gini-gini bahaya. Sebab badan perempuan ni ada bentuk-bentuknya. Jadi boleh menimbulkan syahwat. Itu yang jadi akhirnya sumbang mahram. Sebab tu kena jaga-jaga benda-benda tu. Kan? Tak payah kata dengan perempuan, dengan lelaki pun. Dalam kitab-kitab lain sebut amrat, tahu amrat? Lelaki kacak. Kan? Lelaki yang jambu. Istilah kita panggil jambu. Apa jambu? Macam buah jambu ke muka dia? Mana lawa lah, kulit putih licin ke macam mana ke, kena jaga, tak boleh. Kalau sampai bila kita memandang dia naik syahwat, tengok laki tu, kita tengok rasa macam tu, maka hukumnya haram tengok dia, tak boleh tengok. Tak boleh tengok kan? Itu laki, apatah lagi kalau perempuan. Kena jaga benda-benda macam tu kan? Baik, pada umur yang diingini akan dia, nampak tu? Yang dia dah mula umur dia tu dah ada rasa keinginan suka pada lelaki apa semua tu. Ketiganya, menyentuh zakar atau faraj, artinya alat kemaluan, atau halakah dubur. Halakah tu artinya bulatan ponggong tu, tempat keluar najis tu kan dibentuk bulat situ. Benda tu dipanggil halakah dubur. Anak Adam, apa maksud anak Adam? Manusia. Jadi kalau dia pegang kucingnya, batal tak wuduk dia? Nak batal lah. Sebab dia kata anak Adam, bila kucing jadi anak Adam? Faham?
Tapi kucing tu terajang. Kata geli lah. Bodoh. Kan kira. Atau halakah dubur anak Adam dengan tapak tangan, dengan tiada berlapik. Pegang, okey. Apa makna tapak tangan? Gini buat. Saya mengaji dulu pun ustaz buat macam ni. Macam ni. Jadi mana yang bersentuh antara dua ni, itulah dipanggil tapak tangan. Selain daripada tu, bukan tapak tangan. Faham? Kalau gini, ni tepi kan tapak tangan. Jadi sentuh alat kemaluan tadi, kot tepi, tak batal. Atau contoh dia nak garu, tak tahan sangat, geli-geli, dia pun garu kot belakang gini. Boleh, tak batal. Kalau gegang gini, batal. Faham? Gitu. Tapi macam mana gaduh gini lah kan? Pandai-pandai lah. Gitu. Okey, soalan saya, kalau faham, dia kencing, lepas tu dia kepit begini, batal tak batal wuduk dia? Tak batal? Kan dia kencing. Nak kena kencing. Dia kencing, dah cakap tadi dia kencing, lepas tu dia pegang. Batal lah. Bukan pasal pegang tu sebab kencing. Kencing batal lah. Apa dah, saja nak terik je. Tu dia. Tapak tangan dengan tiada berlapik. Kalau berlapik tak ada masalah. Tak ada ni masalah asal batal wuduk. Jangan salah faham lah, boleh salam perempuan dengan berlapik, tak boleh. Berlapik pun tak boleh salam. Faham? Ini cerita pasal batal wuduk. Bukan cerita pasal pegang ajnabi. Pergi kena faham situ. Jadi dia ambil ayat ni, dia faham, oh boleh dengan berlapik boleh. Mana boleh? Kadang-kadang orang dulu-dulu. Dia kan tudung kan, tudung labuh gitu. Kan ada kain dia ni. Bila dia nak salam, dia lapik dengan kain, dia salam. Orang lelaki. Mana boleh, walaupun lapik dengan kain. Kalau macam tu boleh pegang dada dia, pegang badan dia. Apa? Kan lapik dengan kain. Bukan, tak boleh. Kan? Sebab dia akan merasai juga bentuk rupa tu. Itu tak boleh. Jadi lapik pun tak boleh kalau dalam bab menyentuh. Tapi kalau dalam bab kisah masalah wuduk ni, berlapik, pegang kemaluan tadi tu tak membatalkan wuduk kalau berlapik. Kemudian bahagian yang tapak tangan, selain daripada bahagian tapak tangan, kalau terkena tak membatalkan wuduk. Macam tu, itu maksud dia. Selesai. Keempatnya, hilang akal, gila lah, dengan sebab gila, atau mabuk, atau pitam, atau tidur, nampak? Yang tiada tetap pada tempat kedudukannya. Jadi ulama bahas macam ni. Kalau duduk bersila macam ni, punggung kita tetap rapat dengan lantai, maka macam ni, kalau tidur macam ni saja, tak lagi membatalkan wuduk. Sebab syarat di sini dia kata tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya, itu barulah batal. Tapi kalau dia tidur, mula elok tidur gini, lepas tu nama syok sangat mimpi, terangkat. Bila terangkat, maka punggung tu dia dah ada bahagian ruang. Bila ada ruang, batal. Dengan sebab dia tidur tadi. Boleh faham? Sebab punggungnya jadi tak tetap. Kalau baring, batal. Dia cuma duduk begini je. Kalau duduk antara dua sujud, kalau duduk macam tu, lepas tu dia tidur, batal tak? Batal tak? Batal lah, sebab ada ruang. Kalau duduk antara dua sujud, berlapik dengan kaki, lepas tu bawah tu kan ada ruang. Dalam kata guru kami masa ngaji dulu, dia kata senang cerita macam ni lah, keadaan yang di mana boleh kentut. Keadaan di mana boleh kentut itu menunjukkan punggungnya tak tetap. Sebab tu kalau orang duduk bersila, kalau dia nak kentut, dia cengek dulu kan. Tu dia buat tanya kawan dia, kat mana tu ustaz baca? Dia nak kentut. Tu dia cengek. Lepas. Tapi dia buat silent, dia keluar pelan-pelan. Lepas tu dia detect dulu. Apa ni? Bangun ni? Dia nak buat supaya dia tak bersalah. Pandai dia. Baik, sudi. Allahu Akbar. Keempatnya, hilang akal dengan sebab gila, atau mabuk, atau pitam, atau tidur yang tiada tetap pada tempat kedudukannya.
Bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Okey. Nak angkat hadas kecil dengan cara ambil wuduk. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Pertamanya niat. Okey, fardu ni makna rukun, nama lain dia. Rukun pun dia, fardu pun dia. Jadi kalau orang tanya rukun wuduk, samalah dengan fardu wuduk. Benda yang wajib mesti ada pada wuduk itu. Ada 6 perkara. Pertama niat. Kalau tak ada niat, tak dinamakan wuduk. Bukan tak sah wuduk. Wuduk tu pun tak dinamakan wuduk. Macam tu. Dengan hati. Niatnya di mana? Niatnya di hati. Diserta akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Jadi ambil air, basuh ke muka. Bila air kena di mana-mana bahagian muka, masa tu lintah di hati sahaja aku ambil wuduk. Ataupun aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala macam tu. Tapi janganlah duduk macam fokus sangat. Air nak tuang saja. Macam tu. Tuang je macam biasa. Jadi bila air tu kena mana-mana bahagian muka, kita pun terus masukkan dalam hati kita niat wuduk tu. Macam tu. Tu maksud dia. Okey. Ni dah masuk bab wuduk kan. Cerita tu dah lah. Bahagian muka di mana? Muka ni start daripada atas dia, start daripada tempat yang tumbuh rambut sini. Ni ada congek sikit rambut. Itu tempat mula. Itu dipanggil had muka. Had muka. Baik lelaki, baik perempuan. Kemudian bahagian bawahnya mana? Di bahagian yang ada keras. Kita pegang ni, ada dagu kita, ada tulang ni. Itu had dia. Itu atas ke bawah. Dari tepi pula, dari cuping ke cuping. Kan ada yang macam biji kecil ni. Ni cuping ni. Dari sini ke sini. Itu tepinya. Kelilingnya pula, yang bawah ni ikut rahang. Yang ada keras tu semua dia. Kemudian yang bahagian sini pula, kata guru kami, tanda dengan marker pen kat sini. Lepas tu ambil cuping, garis dengan pembaris. Macam gini. Itu bahagian muka. Cuba tengok ambil marker pen. Buat. Gitu. Itu had muka. Tapi Imam Syafi'i ajar kita, supaya bila ambil wuduk ni, lebihkan sedikit daripada had, barulah dikira sempurna. Kalau kita ambil ngam-ngam aja, takut ada tempat yang tak kena air. Maka bila nak ambil, lebihkan. Bila lebih macam mana? Contoh, nak basuh muka. Lebihkan sampai atas ni. Basuh. Cuping, lebihkan sampai ke telinga ni sikit. Lepas tu bawah, sampai bawah dagu. Bagi yang berjanggut dan bermisai berbulu lah. Makhluk berbulu. Kan? Yang ada janggut, kalau janggutnya nipis, wajib dia selat-selati. Kalau janggutnya tebal, sunat sahaja dia selat-selati. Selat ni mana gosok-gosokkan. Macam mana nak tahu beza janggut nipis atau lebat? Tengok pada cermin. Kalau nak tahu janggut nipis, dia boleh nampak kulit dagu. Bentuk dagu ni nampak lagi. Maknanya janggutnya tu jarang-jarang. Tapi kalau janggutnya sampai tak nampak dagu, itu artinya janggut dia lebat. Jadi kalau lebat, membadai sapu saja. Tapi kalau nipis, mesti macam ni. Gosokkan. Faham? Okey? Begitu. Itu bahagian muka. Orang perempuan, dia ada sideburn. Ni Tok Guru selalu pesan. Tok Guru kami pesan. Ada sideburn, dia tarik sideburn dia pusing belakang telinga. Dia pun basuh muka. Tak sah wuduk. Sebab sideburn tu duduk belakang cuping ke depan cuping? Depan cuping. Bila depan cuping, dia termasuk bahagian muka. Maka dia kena basah agak. Jadi jangan selitkan belakang telinga. Biar dia jatuh sini, kita gosok dengan dia sekali. Lepas tu baru nak selitlah lepas tu. Baru dikira sah. Kalau awal-awal lagi dia selit, lepas tu dia basuh muka, di situ tak basah, tak sah sembahyang. Tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Tu namanya muka. Okey? Terus mana dia? Pertama niat dengan hati, diserta akan dia dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Dan sunat dilafaz akan dia dengan lidah. Okey. Nawaitu raf al-hadatsil asghari, disebut dengan mulut. Itu tak wajib, itu hukumnya sunat saja. Artinya itu menghadirkan niat. Dia nak hadirkan niat. Adapun wajib, niatnya kat mana? Di hati. Jadi masa sapu tu, di hati lintas. Nawaitu raf al-hadatsil asghari lillahi ta'ala. Cakap Arab boleh, cakap Melayu lagi boleh. Pun boleh juga. Sahaja aku mengambil wuduk, sahaja aku mengangkat hadas kecil gitu. Tapi kalau cakap di mulut ni, itu sunat. Sebelum kita nak basuh muka, kita pun nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala.
Itu kita cakap awal tu, itu tak wajib, itu sunat aja. Itu tujuan untuk menghadirkan niat supaya kita boleh fokus. Siapa yang wuduk, ambil wuduk dia khusyuk, baru semayang dia khusyuk. Kalau ambil wuduk lagi main-main, semayang akan jadi main-main juga. Sebab ulama sebut miftahus solah itu wuduk. Anak kunci semayang itu duduk pada wuduk. Wuduknya betul, wuduknya elok, wuduknya kemah, maka semayangnya pun betul, semayangnya elok, semayangnya kemah. Kalau wuduk lagi main-main, semayang akan jadi rosak juga. Jadi dalam masa ambil wuduk pun kena khusyuk, tak boleh main-main. Dan wuduk tu ibadah, jadi tak boleh main-main. Okey, baik. Selesai bahagian niat, sapu muka dan sunat dilafazkan dia dengan lidahnya tu. Nama itu rafa'al hadasil asghari. Artinya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil. Atau nawaitul wudu, artinya sahaja aku mengambil wudu. Atau nawaitu fardal wudu, artinya sahaja aku mendatangkan fardu wudu. Okey. So, dalam kitab-kitab yang tebal sikit, kalau tak silap Sabilal Muhtadin, kalau kita khususkan maka dia jadi khusus untuk itu. Jadi jangan dikhususkan. Contoh, sahaja aku ambil wudu untuk baca Quran, maka boleh jadi untuk baca Quran saja. Sebab dia apa nama? Apa panggil istilah dia? Dikhususkanlah. Ditakyinkan, jangan ditakyinkan. Memadai kita kata ni sahaja aku mengangkat hadas kecil sudah. Okey, soalan saya, kenapa ada perkataan sahaja aku? Atau setengah kitab dia kata sengaja aku. Sahaja aku boleh, sengaja aku boleh. Kenapa ada perkataan tu? Ya. Perbuatan tu daripada kita dan nak bagi faham bahawa kita sedar kita tengah buat tu. Sebab lawan kepada sengaja apa dia? Tak sengaja. Tak sengaja ni benda yang spontan, tak sengaja. Jadi takut-takut ambil wuduk tu tengah fikir benda lain, jadi ambil wuduk tu kita tak sedarkan aku sedang ambil wuduk. Maka ambil wuduk tu macam bersahaja. Dia jadi macam tak sengaja. Dia tak sengaja tu nanti niat dia tak elok lah. Sebab tu kita kena sedar dan fokus. Sahaja aku mengambil wuduk. Supaya kita sedar aku sedang ambil wuduk. Sama macam sahaja aku semayang tu. Takut-takut dia tak sedar. Aku buat apa ni? Dia tak sengaja. Okay. Keduanya membasuh mukanya. Ada cerita dah. Saya cerita awal. Bermula had panjangnya pada tempat tumbuh rambut. Tadi kita dah tunjuk kepalanya hingga dua tulang dagunya dan pada lebarnya barang yang antara dua telinganya. Tu betulkan perkataan tu, dua telinganya, bukan dar telinganya. Okey. Ra tu sebenarnya wow. Ini bukan Tok Syekh salah tulis. Jangan kata Tok Syekh salah tulis. Ini pengilang yang kilang cetakan dia sebab dah lama sangat, mungkin dia tergugur titik ke bentuk ke dan sebagainya. Dan wajib basuh barang yang di atas mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang barang yang di atas keduanya. Apa saja yang duduk di atas banyak lagi ni. Kita habiskan dia dulu. Semua dan wajib basuh barang yang di atas mukanya daripada bulu. Ada bulu apa-apa atas muka wajib kena basuh. Ni apa selat-selatkan ni kening kita apa semua tu. Bulu-bulu tu. Yang tumbuh rambut kepalanya hingga dua tulang dagunya. Mana tadi? Mukanya daripada bulu dan kulit. Kulit ada kulit lebih ke? Contoh dekat muka tu ada kulit terlebih sikit. Kulit tu pun kena basuh. Dan daging yang tumbuh dan ada daging terlebih. Daging terlebih padanya. Ada kalau kitab-kitab besar lagi ibarat dia lagi macam-macam. Dua hidung dia. Hidung satu ini. Basuh semua sekali. Sebab apa saja hidup atas muka itulah dia. Tumbuh padanya seperti ketuat. Ketuat ni apa? Daging lebih lah kan. Itu pun kena basuh. Okay. Celah-celahan, kalau jenis kulit berkedut-kedut, pastikan celah-celah tu masuk. Ni celah hidung ni, celah mata, semua celah-celah. Lepas tu, biar lama sikit ambil. Basuh tu, jangan angkat letak balik mustakmal. Air tu akan jadi mustakmal. Jadi air tu tak dikira sebagai wuduk. Sebab dia dah angkat letak balik. Jadi jangan angkat. Basuh, gosok bagi puas. Dah selesai baru lepaskan tangan.
Tok Guru ajar pula, sebab Tok Guru dia ambil jalan kata fagsilu tu, agsil tu artinya basuh. Makna basuh, air mesti mengalir daripada atas ke bawah. Maka cara Tok Guru kami ajar kami di pondok ni, Tok Guru kata ambil gayung, jeruh daripada atas, satu tangan gosok. Macam tu. Sambil tuang, air tu turun. Itu pun tangan satu lagi ni gosok bagi puas. Gitu. Bukan dengan cara celup gini. Boleh juga, tapi Tok Guru ambil jalan fagsilu tu, aksil tu artinya basuh. Basuh tu air tu mesti mengalir. Barulah dia betul-betul jatuh turun ke bawah. Gitu. Barulah yakin lagi dia punya suci dia tu. Lepas tu saya ambil uduk ikut cara guru ajar macam tu, dia buat macam tu. Walaupun orang lain tengok pelik, biar pelik lah. Kita dengan ilmu kita mengaji. Bukan kita buat reka-reka. Kan? Gitu. Selesai. Dan wajib basuh, selesai. Ketiganya, membasuh dua tangannya hingga siku keduanya. Basuh tangan hingga siku. Jadi banyaklah pandangan ulama kata dari siku ke hujung boleh, tapi yang afdalnya daripada depan ni ke siku. Gini, dari tangan ke siku. Dan kitab pun sebutnya tu, hingga ke siku. Gitu. Jadi Tok Guru ajar, Tok Guru kita ajar afdal ambil uduk pakai kolah daripada pilih. Pertama kerana soal pembaziran. Kalau kolah airnya masuk situ balik. Jadi dapat jimat air. Kalau pilih air tu akan lalu habis, hilang macam tu je lah. Kan? Jadi afdal kolah lagi. Jadi kalau kita pergi mana-mana semayang nampak ada kolah, pakai kolah. Kalau melainkan tak ada kolah, baru pakai pilih. Kan? Ambil jalan. Kita ni belajar ni ambil jalan yang paling afdal. Itulah fungsi orang mengaji. Itu beza orang mengaji dengan tak mengaji. Orang mengaji dia akan ambil jalan yang paling elok, paling afdal, paling berhati-hati, paling berjaga-jaga. Dia tahu yang buat macam ni pun betul juga, tapi dia ambil jalan yang paling elok. Itu nama mengaji. Okey. Jadi kemudian kalau pakai kolah macam mana Tok Guru ajar? Tok kata celup tangan. Masuk tangan. Jadi ini angkat lengan ni elok, masukkan tangan ke dalam kolah. Dan masukkan tangan, pastikan permukaan air tu akan lebih daripada had kita punya siku. Sekurang-kurangnya lebih kurang 4 atau 5 jari lebih sampai sini. Biar dia basah sampai sini. Itu dipanggil lebih. Ambil uduk ni biar lebih daripada had dia. Jangan ngam-ngam. Kalau ngam-ngam takut ada tempat yang tak kena, tak sah. Jadi celup. Kalau nak gosok-gosok sikit, pusing-pusing ke apa, ikut lah. Jangan main-main sudahlah. Gitu. Macam tu. Gosok enggak. Macam tu. Saya buat macam tu. Gosok enggak. Tengok Tok Guru buat macam tu. Kan? Lebih. Kalau pakai pilih pula, hati-hati ataupun pakai cedok. Bila dia basuh kat kolah juga, tapi dia basuh dilipat. Lipat ni hati-hati. Takut-takut kalau dia lipat awal, air tak sempat sampai di sini, dia dah lipat. Dia dah lipat macam ni. Bila dibuka, sini kering. Bila kering sini, tak sah wuduk. Sebab bahagian tangan tadi tak cukup sempurna wuduknya sampai. Hati-hati. Jadi jangan cepat lipat. Betul saya tak suka tak berapa gemar guna cara lipat. Takut ada tak kena. Bila tak kena, habis rosak semayang kita. Nak dia semayang, rupanya tak sah. Betul, hati-hati. Mana tadi? Ketiganya kan? Sikunya. Okey, jadi itulah bahagian tangan. Maka wajib basuh barang yang di atas keduanya mana? Kedua tangan itu daripada segala bulu-bulu jikalau lebat sekalipun, dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas keduanya. Selesai. Keempatnya, menyapu. Nampak situ? Wamsahu biru'usikum. Ni Imam Syafi'i nampak. Kalau fagsilu wujuhakum, bari atas ha. Tapi kalau wamsahu biru'usi, bari bawah. Bermakna tak sama. Kalau muka basuh, tangan basuh, kepala bukan basuh, kepala sapu. Wamsahu. Sapu saja. Jadi sapu ni macam mana? Celupkan aja tangan kita, pastikan tangan kita basah. Bila basah, celup dah. Lalukan saja atas kepala. Okey. Had kepala mana pula? Boh kopiah, ambil marker pen tadi, gariskan ikut kopiah tu. Buka. Itulah kepala. Tu makna kepala. Faham? Okay. Yang sunnah Nabi macam ni. Letakkan ibu jari di bahagian
lubang telinga. Lepas tu tarik daripada depan pergi belakang. 1, 2, 3. Macam tu. Atau juga dalam riwayat lain kata daripada tengah. Di tengah, pergi belakang, ke depan, tengah balik. Macam tu. Itu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu cara Nabi basuh kepala. Okey? Itu kadang kita boleh tengok dah. Kita ambil uduk, mati orang tengok. Kalau orang buat macam tu, maknanya dia ni jenis mengaji. Dia biasa ikut mengaji kitab, baca kitab. Kalau main macam ni ada sah tak? Sah juga sebab kena air bahagian mana-mana juzuk kepala. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, bukan seluruh kepala kena basah. Mana-mana bahagian saja. Dalam kategori kepala tadi tu. Dalam kawasan kepala, mana-mana bahagian. Jambul depan sikit ke, tepi sikit ke. Dia nak jaga rambut dia setting, bukan main 2 jam setting rambut. Bagi pacak gini kerah. Jadi kalau basah rosak nanti. Tak handsome lah nanti. Jadi letak sikit. Boleh tak? Boleh. Tapi afdal buat macam Nabi buatlah. Itu sunnah Nabi. Kalau mazhab Hambali, dia nak basah semua. Itu mazhab Hambali lah. Kita nak belajar ni mazhab kita Imam Syafi'i. Sebahagian. Sebab Imam Syafi'i kata biru'usikum tu, bi tu dengan makna sebahagian. Itu perbahasan panjang oleh alim ulama lah. Yang penting kita faham macam mana kaedah nak buat, kita ikut saja. Maka selesai. Keempatnya, menyapu sedikit dari menyapu sedikit, bukan semua, sedikit. Sudah memadai. Tapi kalau afdal tadi ikut macam yang Nabi buat. Menyapu sedikit daripada kulit kepalanya atau rambut yang ada ia di dalam had kepala. Mana had kepala? Tadi saya sebut tadi. Had kopiah tadi. Kelimanya, terus membasuh 2 kakinya hingga 2 mata kaki keduanya. Mana mata kaki? Yang bonjol keluar tu. Itu panggil mata kaki. Jadi basuh kaki sekadar-kadar, sekira-kira, iaitu bahagian pergelangan kaki. Nak angkat kan biadab pula. Ni kaki lah, ni kaki lah ni. Pergelangan kaki tu kan ada, nanti ada benjol tepi ni. Situ. Itu hak kaki. Cuma kan sebut tadi Imam Syafi'i ajar bila nak basuh biar lebih sikit. Jadi kita basuh lebih sikit hak betis. Lebih kurang 5 jari macam tu lah hak betis ni. Jadi basuh kaki ni biar sampai betis ni sikit. Supaya lebih, supaya bau dia sempurna. Tapi sampai betis, bukan sampai peha. Kadang-kadang ada, saya pengalaman mengajar kuliah masjid surau banyak tempat. Ada orang tua-tua kadang. Bagus dah dia datang solat Jumaah masjid, rajin datang. Kitab kepit ni. Sampai naik kuning kitab tu, panggil kitab kuning. Dia tambah. Kan? Bagus dah bawa kitab pergi semayang. Tapi bila tengok ambil uduk, dia selak kain dia sampai peha. Kata ni nak basuh kaki mana dia basuh ni? Sampai peha dia basuh. Mana pula sampai betis je. Itu bahagian basuh. Nak naik motor lagi, dia selak lagi. Selak, dia naik kangkang habis atas motor. Kata, ui, tinggi angkat je. Kita pun tegur. Aircon Ustaz, dia kata. Aircon, bagi sejuk. Sejuk. Ilaha illallah. Belik-belik. Sungguh ni, saya cerita bukan saya reka, ingat main-main. Dia jawab begitu. Hingga 2 mata kaki keduanya. Maka wajib basuh barang yang di atas keduanya, yang kedua kaki tadilah, daripada bulu dan daging yang tumbuh macam tadi juga. Dan wajib menyampai akan air pada segala pecah-pecah dan kelipit-kelipit yang ada pada keduanya. Kaki kita ni biasanya dia merkarkah tu, ada garis-garis. Kalau lagi tua lagi ni ada rekah-rekah. Jadi rekah-rekah tu kena pastikan. Sebab tu orang dulu-dulu dia akan gosok atas batu. Gosok. Bagi keluar daki-daki. Okey. Apa hukum ada daki melekat pada tangan kita ke kaki kita ataupun kuku. Kuku panjang ada daki. Okey, baik. Begini. Kalau daki tu datang daripada kulit kita, sah wuduk. Tapi kalau daki tu datang daripada benda lain, pasir ke tanah ke yang lekat di kuku, kita pun ambil wuduk, menyebabkan air tak kena bahagian kulit dalam kuku tu, air tak sampai, maka tak sah wuduk. Jadi mana saya nak tahu? Kalau macam tu potong kuku. Jangan biar ada sampai hitam-hitam macam tu. Gitu. Kan? Sebab kalau itu daripada kulit dia, maknanya itu pun kulit juga. Itu yang dikatakan sah. Tapi kalau datang daripada benda lain, tak boleh. Okey?
Keripik-keripik. Keenamnya, tertib seperti aturan yang tersebut itu. Maksudnya ikut tertib, ambil basuh kuk muka dulu, lepas tu baru tangan, lepas tu baru kepala, lepas tu baru kaki. Telinga kenapa dia tak sebut telinga? Dia sebut pun telinga. Sebab telinga hukumnya sunat, bukan wajib. Kemudian sapu leher. Sapu leher ni pun khilaf ulama. Ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Malah ada yang kata makruh pula. Jadi itu pandangan-pandangan lah. Sebab tu sapu leher ni dia tak masyhur sangat sebab berlaku khilaf. Tapi basuh telinga itu masyhur, sebab tu itu diraikan. Benda yang memang masyhur kita raikan. Jadi basuh telinga itu sunat hukumnya. Tapi tak masuk dalam wajib. Yang wajib ni saja. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Sunat 3-3. Yang wajibnya sekali. Wajib sekali. Jadi sekali yang pertama tu pastikan buat betul-betul. Adapun 2 dan ketiga tu takut-takut menampung, takut-takut ada yang tak lengkap. Jadi kita buat 3-3. Tapi kalau perlu keadaan yang segera nak cepat sangat, kita buat satu-satu, tapi pastikan yang satu tu betul-betul sempurna ambil wuduk. Baru dikira sah wuduk. Okey. Itu tertib. Kalau tak ikut tertib, maka tak sah wuduk. Dia basuh kaki dulu. Tu basuh muka. Lepas tu tangan, lepas tu kepala. Tak boleh. Kenapa? Tapi kalau sebab dia basuh kaki dulu bukan sebab ambil wuduk, basuh kaki tu sebab takut kaki dia ada lecak-lecak, tu tak apa. Ini cerita ni bila masuk niat wuduk. Mana yang jadi dikira wuduk. Macam basuh tangan, dia basuh tangan dulu. Itu tak masuk niat wuduk lagi. Itu basuh tangan saja. Gitu. Ataupun kita bangun pagi basuh muka. Kita tak niat wuduk, itu dia panggil basuh muka. Dia yang jadi wuduk ni bila dah niat, baru jadi wuduk. Selagi belum niat, belum namanya wuduk. Okey, boleh? Selesai, kita berhenti takat ni dulu. Tapi ni tak capai target ni. Esok pagi kena lagi laju. Sepatutnya target dia sampai bab mandi wajib. Patutnya situ. Baru dan habis. Kalau macam ni, tak habis ni. Jadi kita kena laju lagi lah. Okey, berhenti kat faslun bermula suci daripada hadas besar. Kat situ belum syarah. Itu kita esok subuh. InsyaAllah. Setakat ni ada soalan? Okey, esok subuh macam ni. Pelajar kita macam biasalah qiyamul lail. Adapun peserta awam tak diwajibkan lah. Sunat sajalah. Kan? Paksa kan lari pula dia. Lepas tu mayang subuh. Okey, kalau tok guru nak buat kuliah tok guru nak baca kitab, kita hormat tok guru, kita akan duduk dengar tok guru baca kitab. Kitab tok guru lah, bahagian tok guru. Lepas tu baru kita rehat sekejap, makan pagi ke macam mana, sarapan, baru kita masuk kelas kita. Tapi seandainya kalau tok guru bagi jalan ataupun bagi ruang, tu kata tak apa, kita teruskan dengan daurah, contoh, maka terus lepas mayang subuh tu kita sambung kitab kita. Okey, lepas tu baru kita rehat makan dan gap panjang. Saya bagi gap panjang. Sebab sama kadang-kadang dia nak telaah balik kan, dia nak study balik. Dia nak study balik dalam mimpi dia. Kan? Jadi kita bagi gap panjang sikit, pukul 12 baru datang balik. Jadi pagi esok ada masa yang panjang. Lepas subuh tu masa panjang, pukul 12 baru mula. Tengah hari. Pukul 12 kita baca kitab sampai masuk waktu zuhur, kita berhenti sembahyang. Lepas tu makan tengah hari, lepas tu lepas asar pula. Kemudian macam ni juga malam, macam tu. Kita ulang-ulang macam tu. Satu hari 4 kelas. Kemudian ingatlah, pelajar-pelajar untuk nak masuk jenis yang ada waktu, contoh macam kalau subuh tak apalah, tak payah qasidah. Sebab lepas sembahyang terus kita buat kelas. Tapi kalau contoh yang pukul 12 tu, antum kena masuk awal sikit, lebih kurang 15 ke 10 minit untuk alunkan qasidah. Kerana qasidah itu memberi isyarat kelas nak mula dah. Jadi supaya orang lain dengar, okey, dia dengar dah qasidah tu, dia pun bangun, pergi kelas. Kan? Kalau tidak dia terus lena diulik mimpi. Okey. Saya ikut cara madrasah Syekh Nuruddin. Sekolah Syekh Nuruddin dia buat macam tu. Bila kami dengar dah qasidah kan, kami pun bergegah, bangun pergi masuk kelas.
Macam itulah. Okey. Mana yang baik, mana yang elok, kita ikut-ikutlah tiru-tiru. Baik, jadi buat masa ni tak ada soalan Jadi kita malam ni kita dapat cover makna semayang, syarat wajib, syarat sah dan sebab-sebab hadas kecil dan fardu wuduk. Bagi terhenti di wuduk. Kalau ikut target nak kena sampai mandi wajib, tapi itulah. Nanti kita akan cuba laju lagi. Kita cuba laju lagi tengok macam mana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Inna salatul mustaqim salatul nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.